Hai, apa khabar? Lesson yang pertama sangat penting untuk memastikan bahawa kita boleh mengajar murid-murid ibu bapa dan pada masa yang sama kita nak memastikan bahawa kita boleh ajar mereka lebih-lebih lagi selepas itu. Dalam video ini, saya akan menekankan 8 tip semasa pergi ke pelajaran yang pertama. Mari kita bermula. Tip yang pertama adalah sebelum kita pergi ke sesi yang pertama, kita nak memastikan bahawa kita ada semua maklumat yang diperlukan. Maklumat seperti subjek yang kita nak ajar, level student itu, syllabus yang sesuai dan apakah semua report yang dia sudah ada. Ini akan membantu kita untuk buat persiapan untuk lesson pertama apa yang kita nak ajar. Tip yang kedua adalah semua perundingan berkenaan dengan syarat-syarat kita telah dirundingkan dengan ibu bapa dan beberapa jam seminggu kita nak pergi ke sana bersama dengan cara pembayaran. Semua ini harus dirundingkan sebelum lesson bermula. Ini disertai dengan alamat murid itu. Tip yang ketiga adalah kita nak pakai dengan sangat profesional pada lesson yang pertama kerana ibu bapa mereka nak menunjuk pada ibu bapa pada lesson pertama bahawa kita sangat profesional dalam bidang kita dan kita mahu pakai dengan baik. Pada masa yang sama, apabila kita tiba ke sana adalah sangat penting untuk menetapkan masa. Kita tidak mahu lewat untuk pergi ke lesson yang pertama. Ini bermaksud bahawa kita nak perhatikan traffic jam, masa pergi ke sana. Kadang-kadang tempat itu kita tidak begitu tahu dan mungkin kita akan sesat jalan. Jadi sangat penting untuk tiba ke tempat itu lebih kurang 20 minit sebelum lesson yang pertama. Sekarang kita sudah sampai rumah murid atau pelajar kita kali yang pertama. Dan oleh kerana itu kita mahu bersedia dan kita nak menunjuk suasana yang sangat baik dan aman kepada murid itu. Jadi poin yang keempat adalah kita perlu menunjuk sifat-sifat yang menonjolkan. Sifat-sifat seperti kita perlu tunjuk sangat confident, friendly. Pada masa yang sama kita nak tunjuk hormat kepada murid dan ibu bapa. Tip yang kelima adalah kita nak mengekalkan satu hubungan yang baik dengan murid itu. Bagaimana kita boleh melakukan perkara ini dengan daripada beritahu kepada murid itu kesalahan mereka. Mungkin cara ini tak begitu berkesan. Lebih berkesan untuk memberi rekomendasi apa perkara-perkara yang dibuat oleh murid itu yang sangat bagus. Kita nak komen mereka. Kita memperkenalkan diri sendiri kepada murid itu dengan cara yang ramah. Kita nak tanya soalan-soalan yang sesuai berkenaan dengan pelajar itu untuk mengenali cara dia punya reaksi dan sebagainya. Perlu tanya soalan-soalan yang sesuai seperti bagaimana kamu rasa, apa kamu fikir, soalan-soalan yang terbuka, open-ended questions. Dan selepas itu kita nak tengok reaksi pelajar itu, apakah motivasi di sebaliknya. Saya tengok bahawa student yang confident memang kita boleh tanya soalan, tetapi ada student yang mereka pemalu. Jadi dengan situasi ini mungkin lebih baik daripada bertanya banyak soalan, mereka akan rasa tidak selesa. Lebih baik untuk bercakap dan menenangkan hati murid-murid itu dengan keadaan seperti ini. 6 adalah menentukan
tahap kemajuan pelajar kita. Jadi untuk berbuat sedemikian, kita perlu tengok exam report mereka dengan textbook dan workbook yang mereka sedia ada. Kita nak tahu tentang apa yang guru sedang ajar di sekolah. Dengan cara ini kita boleh menentukan apakah tahapnya, apa yang diperlukan untuk membantu mereka. Tip nombor 7 adalah pada sesi yang pertama, kita nak membantu mereka dengan cara yang simple. Kita tidak mahu menekankan banyak poin sehingga mereka jadi takut dengan apa yang kita nak ajar mereka. Ini bermaksud kita membanjiri mereka dengan terlalu banyak informasi. Kita sudah habis sesi pelajaran yang pertama. Kita nak komen mereka, cuba membantu mereka untuk menjadi confident, mereka rasa selesa dengan kita. Jadi selepas lesson itu, kita pergi ke tip yang terakhir, iaitu tip yang ke-8, iaitu jumpa ibu bapa mereka. Apabila kita jumpa bapa ibu bapa mereka, kita nak meyakinkan kepada mereka bahawa kita boleh membantu anak-anak mereka. Kita boleh menyatakan poin-poin yang baik tentang anak-anak mereka dan bagaimana kita boleh membantu kelemahan mereka. Kita boleh memberitahu ibu bapa mereka langkah-langkah yang diperlukan untuk membantu anak-anak mereka maju. Kita boleh bertanya soalan kepada mereka apa yang mereka mahu kita buat untuk lebih membantu anak-anak mereka. Pada masa yang sama, kita nak memberi rekomendasi apa buku-buku tambahan yang diperlukan untuk membantu anak-anak mereka maju. Dan dengan soal memberi kerja rumah atau homework, ini terpulang kepada ibu bapa. Ada ibu bapa yang cakap beri mereka banyak homework supaya mereka boleh maju. Tetapi ada sesetengah ibu bapa yang lain, mereka rasa bahawa di sekolah guru-guru sudah memberi mereka banyak homework. Jadi dalam keadaan itu tidak perlu memberi mereka kerja rumah. Jadi ini terpulang kepada situasi setiap murid-murid. Dan pada masa yang sama, kita nak memberitahu tentang syarat-syarat kita kepada ibu bapa. Mungkin mereka ada sebarang pertanyaan pada masa itu, kita boleh menerangkan dengan lebih baik. Jadi inilah 8 tip yang saya boleh berikan. Jika kamu suka video ini, sila subscribe dan komen di bawah. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.